Okay. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Ustaz Syahriza selaku guru kita pada malam ini, rakan-rakan jawatankuasa Surau Sri Sarjana dan juga ahli-ahli jemaah sekalian. Saya terima kasih dengan bantuan untuk hadir dalam program pada malam ini. Ini merupakan program pertama kali surau kita buat secara online menggunakan Zoom, online secara Zoom. Sebelum ni kita hanya menggunakan Facebook saja. Jadi kita mengharapkan dengan menggunakan kaedah yang macam ni, guna Zoom ini, kita dapatlah orang kata apa, merasakan kita ni berada sama-sama dalam bilik kuliah, sama dengan rakan-rakan kita secara fizikal sebelum ini. Sebab kalau dengan Facebook kita memang tak boleh berinteraksi, tapi alhamdulillah dengan menggunakan Zoom, insya-Allah kita bolehlah bertanya khabar dan sebagainya, dan kita merasakan kita berada dalam satu bilik kuliah, dalam satu kuliah majlis ilmu bersama guru kita ada di depan kita ya. Bersyukur sekali lagi program ini bukan program pertama, program yang bertajuk hijrah. Kita mohon Ustaz mengupas mengenai hijrah dan juga keadaan pelaksanaannya dengan kita mengikut norma-norma baru. Kita tak tahu bila lagi kuliah secara fizikal dapat kita laksanakan seperti sebelum ini. Jadi kita akan mengambil kesempatan untuk membuat melaksanakan, menganjurkan program-program kuliah secara online, secara virtual. Jadi saya mengharapkan pada semasa ke semasa kita akan dapat menarik ramai ahli-ahli kita, jemaah kita untuk hadir dalam program seumpama ini. Saya cuba akan aturkan dengan jawatankuasa surau untuk kita aturkan seminggu sekali dahulu. Kalau dah sambutan yang ramai, kita bolehlah tambahkan lagi kekerapannya. Jadi saya dengan tidak lengahkan lagi, saya ingin menyerahkan majlis ini kepada Ustaz Syahriza untuk meneruskan ceramah beliau ataupun kuliah beliau. Persilakan Ustaz. Sebelum tu saya mohon maaf, minta semua yang lain dapat mute dulu. Hanya bagi pada Ustaz saja untuk unmute. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Thumma amma ba'du. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Wa ba'd. Alhamdulillah, kita rafa'kan segala puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam hormat buat sebaik-baik manusia dan sebaik-baik ciptaan Muhammad al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam, buat ahli keluarga baginda, para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, juga bagi kaum muslimin dan muslimat yang senantiasa mengikuti petunjuk Al-Quran dan sunnah sehinggalah hari yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala akan hancur segala-galanya. Jadi pertamanya terima kasih kepada Tuan Haji Asri yang mengundang saya untuk mengisi slot yang pertama pada malam ini. Juga mudah-mudahan usaha dakwah beliau dan umumnya pihak Surau Sri Sarjana diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala dan diganjarkan dengan pahala yang besar. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kullu amun wa antum bi khair. Mudah-mudahan setiap tahun yang kita lalui, tahun baru ini Allah Subhanahu wa taala kurniakan kita dalam keadaan kebaikan. Apabila kita berbicara tentang hijrah, Nabi SAW, fakta yang perlu kita ketahui iaitulah Nabi SAW dia tidak berhijrah pada bulan Muharram. Okay. Ini fakta yang pertama. Kerana seringkali orang akan kaitkan baginda SAW itu berhijrah pada bulan Muharram. Okay. Bulan Muharram adalah bulan penghijrahan Nabi. Baik. Nabi SAW itu keluar daripada rumah baginda di Mekah pada tanggal 28 Safar. 28 Safar
yakni bukan bulan Muharram. Beliau bersembunyi seperti mana kita sedia tahu di dalam gua selama lebih kurang 3 hari. Pada 1 Rabiul Awal, Nabi SAW keluar dan meneruskan perjalanannya ke Yathrib. Yathrib mungkin orang kadang-kadang confuse. Yathrib ni apa? Yathrib adalah nama lama bagi kota Madinah. Nabi memulakan perjalanan baginda ke Madinah setelah bersembunyi selama 3 hari pada tanggal 1 Rabiul Awal. Kita ada Muharram, Safar, Rabiul Awal. Maka pada tanggal 8 Rabiul Awal, Nabi SAW sampai di pekarangan Madinah. Yang mana semua kita ketahui Nabi tiba di pekarangan Madinah dan Nabi SAW mengasaskan projek utama ataupun pertama baginda, iaitulah mendirikan Masjid Quba. Ini juga fakta yang orang confuse. Bukan Masjid Nabawi yang Nabi SAW bina pertama, sebaliknya adalah Masjid Quba. Maka itu pada tanggal 8 Rabiul Awal. Pada tanggal 12 Rabiul Awal, baru Nabi SAW masuk ke Yathrib, disambut oleh kaum Ansar, dan nama Yathrib itu ditukar kepada Madinah Nabawiyah ataupun sebahagiannya menamakan dengan Madinah Munawwarah. Maka ini tarikh-tarikh yang kita sebutkan yang mana tidak tersenarai pun Nabi baginda SAW itu berhijrah pada tanggal bulan Muharram. Okey. Kerana sebahagian mungkin orang dia confuse dengan lirik muzik nasyid, ya. Mereka lirik tersebut mengatakan 1 Muharram detik permulaan penghijrahan Nabi dan umat Islam. Mungkin sebab itu dikaitkan selalu penghijrahan Nabi SAW ini dengan bulan Muharram. Sebenarnya Nabi baginda keluar daripada rumah baginda itu pada tanggal 28 Safar, ya, sampai ke Madinah ataupun Yathrib pada tanggal 12 Rabiul Awal. Baik. Di antara fakta yang kita perlu ketahui juga iaitulah kalender hijrah ini tidak terdapat pada zaman baginda SAW. Nabi tidak pernah mengatakan 1 hijrah, tahun 2 hijrah, tahun 3 hijrah. Kerana pada zaman baginda itu sendiri tidak ada namanya kalender bagi umat ataupun kaum Arab. Tidak seperti empire-empire ataupun tamadun yang besar seperti Rom. Mereka ada hari bulan, mereka ada bulan dan mereka mempunyai tahun. Parsi juga. Mesir kuno juga mereka telah mempunyai kiraan kalender yang lengkap. Maka umat Islam ketika dahulu ataupun ketika zaman Nabi ataupun sebelumnya, mereka hanya menamakan tahun tersebut dengan berlakunya peristiwa-peristiwa yang penting yang berlegaran pada tahun tertentu. Sebab itu kalau kita lihat, bilakah Nabi SAW itu dilahirkan, maka tanggalnya adalah 12 Rabiul Awal. Dikatakan. Ya, dikatakan 12 Rabiul Awal. Tahun berapa? Tidak ada tahun. Maka orang kaitkan ataupun masyarakat Arab ketika itu mengkaitkan pada tahun gajah. Nah, mengapa tahun gajah itu dinamakan sebagai tahun gajah? Kerana pada tahun itu peristiwa yang paling dahsyat adalah peristiwa gajah. Kalau kita hari ini mungkin tak ada tahun lagi, kita dah adalah 2021. Kan? Mungkin tahun ni kita boleh namakan dengan tahun apa yang paling banyak? Covid, gitu kan? Tahun Covid. Setelah tahun Covid, tahun Perdana Menteri pun boleh juga. Pasal satu PRU ni kita dah punyai 3 kali ataupun 3 orang Perdana Menteri. Mungkinlah itu contohnya. Jadi tahun gajah itu bersempena dengan peristiwa gajah. Begitu juga dipanggil Amun Fil.
Nah, fil tu gajah, tahun gajah. Am, tahun, fil gajah. Begitu juga ada satu tahun yang mana Nabi SAW diselubungi dengan kedukcitaan. Khadijah wafat. Pak cik baginda SAW yang paling dicinta dan disayang wafat. Maka tahun itu dinamakan dengan tahun kesedihan. Kenapa tahun itu dinamakan dengan kesedihan? Pasal peristiwa-peristiwa kesedihan itu begitu banyak. Okey, maka dinamakan dengan Amun Huzn, tahun kesedihan. Jadi sebenarnya bilakah bermulanya perasmian ataupun penciptaan ataupun pelancaran kalender Islam yang kita sambut saban tahun itu? Ma'al Hijrah, saya pun tak tahu kenapa dinamakan dengan Ma'al Hijrah. Ma'a tu apa yang dikaitan? Ma'a tu kalau dilihat dalam bahasa Arab dengan hijrah tu hijrah, dengan hijrah. Kerana orang Arab dia tak guna, saya rasa dia tak guna perkataan Ma'al Hijrah. Okey. Hijrah sahajalah, okey, tahun hijrah ataupun kalender hijrah. Bilakah pelancaran sebenarnya tahun hijrah? Baik. Kita clear bahawasanya zaman Nabi tidak ada namanya kalender hijrah. Setelah Nabi wafat, yang naik tampuk pemerintahan adalah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Memerintah kerajaan Islam 2 tahun 7 bulan. Setelah itu, pada pemerintahan Abu Bakar, tidak banyak perkara baharu yang dilakukan oleh beliau kerana beliau mempunyai krisis ataupun masalah berhadapan dengan rakyat ketika itu. Dan tempoh pemerintahannya juga 2 tahun 7 bulan. Lamalah juga daripada 17 bulan. Okey. Setelah Abu Bakar wafat, Nabi Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu yang mengambil alih tampuk pemerintahan Madinah ataupun kerajaan Islam ketika itu, dan pemerintahan Umar agak panjang, lebih kurang 10 tahun. Dan Sayyidina Umar Al-Khattab merupakan seorang yang maju dari sudut pemikiran pemerintahan. Banyak pembaharuan yang dilakukan, kemudahan yang diberikan kepada golongan wanita, kepada askar-askar, kepada guru-guru. Dia reform, dia buat pembaharuan, dan sehinggalah empayar Islam menjadi besar dan luas. Dan Umar Al-Khattab juga membuat adaptasi-adaptasi baru, yang mana adaptasi pemikiran Rom, okay, penggunaan cara Parsi. Kerana dalam konteks Madinah dahulu, dua empire ni yang paling besar, Rom dan Parsi. Macam kita kalau hari ini US ataupun China ataupun Rusia. Okay. Masa ketika itu adalah Rom dan Parsi. Jadi apabila pemerintahan Umar, maka sahabat bertanya kepada Sayyidina Umar, "Ya Amirul Mukminin." Sekali lagi, gelaran Amirul Mukminin itu juga dicetuskan pada zaman Umar Al-Khattab. Zaman Abu Bakar tak ada panggilan Amirul Mukminin. Sebab itu kalau orang cerita, seorang bertanya kepada Abu Bakar, "Ya Amirul Mukminin Abu Bakar." Tidak ada gelaran Amirul Mukminin pada Abu Bakar. Kita kata tahu Abu Bakar sibuk time tu. Jadi zaman Umar baru gelaran Amirul Mukminin itu diberikan kepada Umar, kemudian Uthman, kemudian Ali, kemudian seterusnya. Jadi sahabat itu bertanya, "Ya Amirul Mukminin, ij'al lana kama 'indal a'ajim." Wahai Amirul Mukminin, ketua bagi orang-orang beriman, Amirul Mukminin, jadikan kami seperti mana orang-orang Ajam. Orang Ajam ni maksudnya orang bukan Arab dan Arabik. Seperti orang Parsi, seperti orang Rom, seperti orang itu dan ini, yang mana mereka mempunyai sistem kiraan kalender yang proper lebih daripada kita Arab. Arab kita tahu, Arab ni dia ialah ketinggalan banyak. Maka Umar menyambut baik tentang cadangan tersebut yang nak dilancarkan kiraan tahun. Itu baru start. Okey. Maka Umar bermesyuarat dan bertanya, bilakah kita nak start kira tahun pertama tahun kalender Islam ini? Maka sebahagian sahabat mencadangkan kita kira pada tahun kewafatan Nabi mati. Maksud Nabi wafat, itu tahun yang pertama. Setengah memberi cadangan, kita kira start Nabi lahir.
Okey, Umar tak setuju sebab ini lebih kurang sama dengan Kristian. Ya, Masihi, kalender Masihi, kalender miladi, kalender Kristian yang mana mereka kira ataupun hitung kalender itu pada tarikh ataupun tahun Jesus ataupun Jesus Isa yang dilahirkan. Okey. Dan Umar Al-Khattab tak mahu umat itu membesarkan hari kelahiran baginda sallallahu alaihi wasallam seperti mana Kristian. Okey. Dan sebahagian pula mencadangkan tahun Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dibangkitkan sebagai rasul. Sehinggalah cadangan tahun Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijrah. Umar berkenan dengan idea ini. Jadi ini sebenarnya bukan isu wahyu. Totally bukan isu wahyu. Bukan daripada Allah, bukan daripada Jibril, bukan daripada Muhammad. Ini adalah ijtihad politik ataupun kepimpinan Umar Al-Khattab. Okay. So Umar berkenan dengan idea kita start kira tahun kalender hijrah, kalender Islam ini pada tahun Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijrah. Okey. Mengapa hijrah? Kerana hijrah menjadi detik kebangkitan umat Islam. Okey. Hijrah itu menjadi detik kebangkitan umat Islam. Islam mula up ataupun bermula selepas hijrah. Madinah, Nabi bangunkan Madinah, buang wabak yang ada di Madinah, 3 tahun settlekan isu ekonomi. Walaupun tak ada penasihat bertaraf menteri, tetapi baginda sallallahu alaihi wasallam itu ummi. Lihat bagaimana pemerintahan Nabi sallallahu alaihi wasallam. 3 tahun settlekan masalah ekonomi. Bukan Yahudi, ghanam. Apa rahsia Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Tidak ada lain melainkan wahyu Al-Quran. Al-Quran. Ya. Al-Quran. Dan juga sebelum itu juga kita tengok Umar Al-Khattab sebenarnya pada tahun bagi beliau berjaya menjatuhkan empire terbesar ketika itu iaitu Rom dan Parsi. Juga tidak ada penasihat bertaraf menteri. Rom Empire dan Parsi ibarat US ataupun dan China hari ini. Yang mana Madinah ketika itu mungkin lebih kurang Perlis ataupun sebesar Perlis saja, mungkin Perlis lagi besar. Tetapi sekali lagi apa yang dimiliki oleh Umar sehingga begitu hebat Umar, kita katakan tidak ada lain melainkan 2 sumber pure, asli, tidak ada tiruan, iaitulah Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, baik. Setelah itu pula kita Umar ketika itu dah setuju. Okey, kita start kira tahun Islam pada tahun hijrah. Maksudnya sebelum kiraan tahun Islam ini pun sejarah Islam itu ada. Nabi dah ada di Mekah. Okay? Nabi dah macam-macam cerita dengan Abu Jahal itu dah, tapi itu tidak dikira. Okay? Dikira start bermula pada tahun Nabi berhijrah. Okay? Jadi bulan apa yang nak dikirakan dengan bulan pertama? Seperti mana kalender miladi, kita ada Januari, Februari, Mac, April dan seterusnya. Jadi kita nak start bulan apa? Umar kata kita nak start bulan apa? Kiraan pertama dalam bulan tahun hijrah ini. Sebahagian mencadangkan bulan Ramadan dan beberapa cadangan yang lain. Maka Umar berkenan dengan idea bermulanya kiraan ataupun bulan yang pertama pada kalender Islam iaitulah bulan Muharram. Okey, Umar berkenan dengan idea Muharram. Kenapa bulan Muharram? Kerana bulan Muharram ini merupakan satu juga penaik semangat. Kerana sebelum Muharram itu adalah Zulhijjah. Zulhijjah ini merupakan bulan yang orang Islam sibuk mengerjakan haji. Baru pulang daripada haji. Yang mana kita tahu orang-orang Islam yang pulang daripada haji dengan mabrur, dia kawaladat ummuh. Seperti mana bersih dia, seperti mana bayi baru dilahirkan. Jadi semangat itu yang Umar relatekan. Kita start bulan Muharram.
Orang dah sibuk haji, dah payah-payah, dah letih apa semua, dah bersih daripada dosa apa semua. So semangat roh ya itu bersih dan kuat. Maka kita mulakan tahun baru kita ini dengan bulan Muharram. Okey? Baik. Jadi maka bulan Muharram ini dijadikan kiraan bulan pertama dalam kalender hijrah. Itu cerita dia. Bukan sebab Nabi SAW berhijrah pada bulan Muharram. Bukan. Okay? Ini orang tak belajar sirah. Mungkin dia hanya dengan nasyid sahaja. Dan sebagainya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, itu sebenarnya falsafah Umar menyusun kalender Islam. Tahun penghijrahan Nabi yang membawa makna begitu besar bagi umat Islam, dan juga simbol bulan yang dimulakan dengan bulan yang betul-betul segar, iaitulah bulan Muharram setelah Zulhijjah berlaku. Jadi konsekuensi daripada pengetahuan ini, maka adalah timbul soalan. Ya? Sebab tu kadang-kadang bila orang tak faham, maka dia akan berikan soalan yang kita katakan macam kelakar. Soalan yang, you memang tak tahu sebenarnya ni. Okay? You memang tak belajar ni, main TikTok aja ni. Jenis macam tu lah lebih kurang. Apa? Adakah doa awal tahun yang diajarkan Nabi dan diamalkan oleh Nabi SAW? Ini konsekuensi dia. Maka orang yang tahu fakta itu, maka kita tak perlu jawab kalau kita faham dan tahu bagaimana kiraan kalender hijrah ini bermula. Okay? Yang tak tahu tu tanya. Okay? Jadi sudah tentu tidak ada yang Nabi kata ini doa awal tahun, baca pada lepas maghrib. Ini doa sebelum akhir tahun, baca begini dan begitu. Jawapannya ada sama sekali. Apa yang tak bolehnya adalah kita merelatekan, okey, ataupun kita merasakan ini yang ditinggalkan oleh Nabi SAW. Tidak boleh. Okey. Tetapi sebaliknya, kalau seseorang itu dengan hanya dia ingin berdoa dengan teks doa awal tahun, pada menjelang kemasukan awal tahun, dia sekadar berdoa, ya Allah ya Tuhanku, jadikanlah awal tahun ini itu, tidak menjadi masalah. Tetapi apa yang kita khawatirkan adalah lebih daripada itu, yang mana mereka sebahagiannya menyangka ada fadilat tertentu. Fadilat tertentu seperti mana apa? 10 malam terakhir, kena struggle pada waktu malam, kerana malaikat turun dan sebagainya. Jadi awal tahun dan akhir tahun ini tak ada. Kerana apa? Kita tahu dia TV, tetapi dia adalah ijtihad pemerintah ketika itu, iaitu Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Baik. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka penting setelah kita ketahui perjalanan hijrah ataupun penyusunan hijrah itu sebagaimana, perkara yang kedua iaitulah kita bagaimana untuk kan dengan baru ini dalam syakhsiyah ataupun kehidupan individu dan kekeluargaan kita. Maka itu lebih penting sebenarnya. Sambutan ini sambut, tetapi di sebalik sambutan itu kita tak nak benda kotang dan seperti kita mengenduri kahwin begitu saja. Tak. Baik. Kita lihat beberapa hadis yang mana Nabi SAW memberikan definisi yang menarik mengenai pengertian hijrah, yang mana hijrah ini kalau kita faham adalah pemindahan. Okey, dia pindah, hijrah. Seseorang itu berhijrah. Kena transfer ke Sarawak, kata aku berhijrah. Itu maksudnya hijrah. Tapi hijrah bukan sekadar pemindahan secara fizikal, tetapi perubahan jiwa ke arah yang lebih baik. Okey, kita nak hijrah jiwa kita lebih baik. Yakni apa, macam mana kita nak kata kita jadi lebih baik? Pokoknya adalah kita kena faham, kita kena pastikan kita menjauhkan diri kita dari perkara yang ditegah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Titik. Okey. Macam mana perubahan ataupun hijrah nafsi ini? Iaitulah kita menjauhkan diri dari perkara yang ditegah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sabda Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, kalau saya boleh sharekan hadisnya untuk kita tonton bersama. Haji boleh jadikan saya co
Perfect. Ya. Okey. Baik. Nabi SAW dalam hadis Bukhari, Nabi kata apa? Wal muhajiru man hajara man Allahu anhu. Ini poin malam ini yang perlu kita faham dan kita amati. Okey. Orang berhijrah kata Nabi SAW itu adalah orang yang berhijrah, yakni menjauhkan diri daripada melakukan apa yang Allah larang. Ini hakikat hijrah. Okey. Bukan sambutan tu. Ini dia dahulu. Of course memang kita nak cerita bab hijrah ni kena bulan hijrah lah, baru kena. Kalau cerita bulan Ramadan tak kena. Baik, kita lihat dalam hadis yang lain juga yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad yang mana lebih kurang maksudnya. Kata Nabi SAW, wal muhajiru man hajaral khataya wal dhunub. Dan orang yang berhijrah itu adalah mereka yang meninggalkan kesalahan dan dosa. Maka tuan-tuan dan puan-puan, ini sebenarnya poin ataupun perkara yang perlu kita faham dan perhalusi, iaitulah seseorang yang dikatakan berhijrah itu dia perlu tinggalkan. Kalau dah tinggal, mana ada yang kata tak pernah buat dosa kan? Kurangkan, minimalkan. Memang ada orang kita berdosa, tetapi minimalkan dan sebaiknya tinggalkan maksiat, dosa-dosa, kerana itulah sebenarnya hijrah yang sebenar. Jadi jelaslah di sini bahawa definisi hijrah itu bukan sekadar pemindahan berbentuk fizikal, tetapi adalah proses peralihan ke arah sesuatu yang lebih baik. Dalam erti kata yang lain, konsep hijrah merangkumi perubahan jiwa ke arah yang lebih baik. Oleh yang demikian, secara kesimpulannya, kita katakan hikmah hijrah adalah memperkukuhkan ketaatan dan melepaskan diri manusia daripada sebarang pengaruh jahat yang memberikan kesan kepada jiwa manusia sehingga menyebabkan diri mereka terjerumus ke dalam kancah dosa. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, juga hari ini kita memang takut. Allah Subhanahu Wa Taala kata dia menguji kita dalam keadaan ketakutan. Kita takut nak keluar rumah, takut sangat dengan varian yang baru, ada delta plus dan sebagainya, ada macam iPhone juga ada plus-plusnya tu. Jadi kita pun banyak sangat menerima berita-berita kematian dan sebagainya, maka sangatlah bertepatan untuk kita memulakan hijrah ini dengan suasana sebegini. Dan kemungkinan kita katakan kita tak ada masa. Dan saya sarankan juga segala amalan-amalan ini perlu kita paksa diri kita. Qurannya kena paksa. Bila kita selalu paksa, dia akan menjadi satu kebiasaan. Dan bila dah jadi satu kebiasaan, barulah kenikmatan itu akan muncul di dalam jiwa-jiwa manusia. Jadi seterusnya tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita perkara yang saya maksudkan untuk kita beramal iaitulah mungkin kita melazimi ataupun kita sering melakukan zikir-zikir pada waktu pagi dan petang. Ini kalau boleh kita tak tinggal. Zikir pada waktu pagi dan petang. Banyakkan membaca Al-Quran. Bagi siapa yang tak boleh baca Al-Quran, dia carilah guru. Ya, mungkin kita tak ada masa. Rugi sangat kalau kita tak baca Quran, kerana satu huruf itu Allah Subhanahu Wa Taala berikan 10 hasanat, 10 kebaikan. Alif Lam Mim 30. Kalau baca satu muka surat, beribu, berjuta-juta, kaya kita. Jadi rugi sangat kalau kita tak boleh baca Al-Quran. Dan mungkin kalau kita tak boleh baca Al-Quran, kita buatlah amalan-amalan yang lain, bersedekah ke, berinfak ke dan sebagainya,
Kerana dunia hari ini tak menentu. Boleh jadi esok lusa kita dah masuk dalam ward, kita dah kena stage 4 dah sebagainya, dan kita dah pergi. Dan apa yang paling kita takut dan apa yang paling kita gerun adalah kita dijemput oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan kita tidak bersedia. Dalam keadaan kita tak bersedia. Dan ini nasihat saya tujukan khususnya buat diri saya sendiri dan juga tuan-tuan dan puan-puan semua, agar kita dijemput oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan kita selesa dan kita dah sedia dengan amalan-amalan kita. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan perkongsian pada hari ini memberikan manfaat untuk kita, dan mungkin kita juga perkongsian pada malam ini saya simpulkan sempurna Ma'al Hijrah ini, sempurna Ma'al Hijrah tahun ini marilah kita bersama-sama tanamkan azam untuk melaksanakan perubahan diri ke arah yang lebih baik, bukan sekadar laungan, bukan sekadar nyanyian nasyid yang mengiringi sambutan peristiwa Ma'al Hijrah ini, malah disertai dengan azam kebaikan. Dan apa yang lebih penting daripada itu, semoga Allah Subhanahu Wa Taala membimbing kita semua. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala membimbing kita semua ke arah kebaikan. Jazakumullahu khairah. Dan jika ada sebarang persoalan untuk kita bincangkan, dipersilakan. Okay, insyaAllah. Terima kasih Ustaz. Jadi kalau ada tuan-tuan, ada puan-puan ada soalan, bolehlah tuan-tuan secara boleh cakap ataupun mungkin tuan-tuan boleh masuk lain. Apa soalan yang ingin kemukakan kepada Ustaz. Kita bagi masa dalam 5 minit lah belum Ustaz. Kita tutup majlis ini. Tak ada yang makan-makan ya? Kapah dan Ustaz laksa juga. Itulah. Kapah nak bagi laksa pun tak ada kelas. Hari tu Kapah buat ni dekat apa? Hari Jumaat dia bagi laksa. Masya-Allah. Bungkus je? Bungkus. Dia bagi bungkus. Bagus Kapah. Semoga bagus usaha. Jadi mudah-mudahan usaha seperti ini Haji Asri, terima kasih ya, bagus sangat Haji Asri sangat kuat dia bawah forum ini, masya-Allah. Kalah saya, segan saya. Semangat Haji Asri. Ada. Mungkin Ustaz cerita sikit ni Ustaz, pasal apa Majlis Bubur Asyura tu macam mana segi sejarahnya, kalau Ustaz boleh kongsi. Okey, Bubur Asyura jelah. Orang ni pun Bubur Syura. Wallahu taala alam. Bubur Syura ni kalau dikaitkan biasanya dengan bulan Muharram orang kata bubur, Allah taala alam. Sebahagiannya mengkaitkan dengan apa? Dengan Nabi Nuh alaihi salam. Dia kata masa Nabi Nuh itu berlayar, maka baginda masak bubur syura. Lebih kurang begitu, saya pun tak pasti, tapi itulah yang kebenaran. Maka kita katakan sebenarnya itu bubur syura ni tidak ada kena-mengena dengan peristiwa Muharram itu sendiri. Tidak ada. Sebaliknya pada 10 Muharram yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW itu adalah berpuasa. Maka saya yakin 20 tahun dahulu ataupun 15 tahun dahulu mungkin orang yang berpuasa pada tanggal 10 Muharram ini sangat minima ataupun mungkin tak, kerana suasana ketika itu tidak ada begitu. Tetapi alhamdulillah pada dunia kini ilmu lebih mudah diakses, asatizah ramai yang berkongsikan hadis-hadis Nabi SAW yang sahih, maka saya kira ramai orang yang terutamanya orang-orang surau, mereka walaupun bubur syura itu dikacau tetapi pada hari 10 mereka berpuasa, ya. Mereka berpuasa. Dan ini pengalaman saya tengok masa saya di Syria dahulu, pada 10 Muharram ini orang Syiah mereka memang menunggu-nunggu 10 Muharram. Dia ada peristiwa Arba'in. 10 Muharram juga dikaitkan dengan peristiwanya Hussein itu mati dipenggal kepala. Maka orang Syiah dia
sambut 10 Muharram, dan kebetulan saya kerap pergi di satu tempat di Damascus, dipanggil di luar Damascus, nama dia Sayyidah Zainab. Sayyidah Zainab ini merupakan kubur Zainab, anak kepada Husain, yang mana menjadi port besar Syiah dunia melakukan upacara melukakan badan. Okay. Kerana pada tahun itu saya 2003 sebelum tu Saddam Hussein memang melarang Baghdad ataupun kota Iraq untuk Syiah melakukan upacara seperti itu. Jadi orang-orang Syiah ini mereka pergi kepada negara Syria kerana di situ banyak makam Ahlul Bait, keturunan Hussein. Jadi kebetulan saya pergi, ini saya tak tahu kebetulan ataupun tidak, mereka berarak menggunakan spanduk, macam sama juga dengan Malaysia ni kan, berarak pakai spanduk. Tapi mereka memang buat spanduk besar-besar tulis Ya Hussein, Ya Hasan, Ya Fatimah dan sebagainya. Dan kebetulan pula ketika itu saya tengok sepanjang jalan tu bubur penuh. Dia orang kacau. Bubur penuh. Mungkin tu bubur syura mereka yang kan. Jadi kalau dari segi ahli sunnahnya, tidak ada sarjana yang mengenengahkan resepi bubur syura tu. Dan sebenarnya Islam itu sendiri dia tak berkempen terhadap menu-menu tertentu. Okey. Tidak nasi mandi pun. Pasal nasi mandi ni pun baru Arab Yaman buat. Sebelum zaman Nabi tidak ada nasi pun. Itu pun beras-beras yang ada di Saudi itu diimport daripada Pakistan dan India sebagainya. Jadi bubur syura ini tidak boleh dikaitkan dengan peristiwa Muharram. Kaitkan maksud saya dengan keagamaan. Itu tidak ada. Tidak dijadikan simbol agama. Namun untuk makan bubur syura tu boleh pada 10 Muharram, dan kita juga bolehkan makan bubur syura pada tanggal-tanggal ataupun bulan selain daripada Muharram. Dan bulan 10 Muharram ni onde-onde pun kita boleh makan, cucu wadak pun boleh makan, bukan syura, bubur syura sahaja. Jadi sebahagian takut orang mengiktikadkan bubur syura ini merupakan sunnah ke ataupun ada berkahnya. Tidak seperti itu. Okay? Berkahnya adalah berpuasa pada 10 Muharram. Dan sabda Nabi SAW dalam hadis Muslim, kata Nabi, afdhalus siyam, sebaik-baik puasa selepas bulan Ramadan adalah berpuasa pada Syahrul Muharram, berpuasa pada bulan Muharram. Maka saya juga mengajak rakan-rakan, sahabat-sahabat, tuan-tuan dan puan-puan untuk perbanyakkan puasa pada bulan Muharram ini, khususnya kita ada hari-hari putih, Isnin, Khamis. Ini kita perbanyakkan puasa. Ini sangat afdal amalan yang Nabi SAW tinggalkan. Allahu Ta'ala. Terima kasih Ustaz. Ada soalan lagi? Ada soalan lagi? Kalau tak ada, saya rasa sekadar ini dululah majlis kita pada malam ini. Saya sekali lagi bagi pihak Surau Sri Syarjana ingin mengucapkan ribuan terima kasih yang tak terhingga kepada Ustaz kerana sudi untuk menghadirkan diri untuk berkongsi ilmu dengan kita semua. Semoga kita mendapat manfaat daripada isi kandungan yang telah Ustaz sampaikan sebentar tadi, dan cuba kita amalkan masing-masing, saya sendiri dan semualah kita. Amin. Cuba mempertingkatkan lagi amalan kita terhadap Islam. InsyaAllah kalau ada peluang kita akan berjumpa lagi Ustaz. InsyaAllah. InsyaAllah. Terima kasih Haji dan pihak surau atas jemputan Zoom. Hari ini sebab Haji Asri Harun ni dia memang Zoom tu daripada KBI. Kerajaan Islam dia. Kita masih belum ada lagi sebab Zoom yang berbayar ni lah kan yang oh ni pakai akaun lain. Akaun lain lah. Kita belum ada lagi. Kita pakai KBI dulu. Nanti kita tengoklah dapatkan ramai, kita mungkin akan dapat, kita akan belilah jugalah, kita subscribe. Kan? Sebab kita nak pakai yang Google Meet, sebab kita dalam masa yang sama kita juga